Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nuraisyah Hani binti Arsyad, nombor matriks AA200252. Dalam video ini, saya ingin menerangkan tentang produk makanan yang diusulkan oleh kumpulan kami, iaitu Mini Veggie Cheese Naan. Sebelum itu, saya ingin kongsikan sedikit sejarah tentang produk makanan ini. Roti naan atau dalam bahasa Melayunya roti tempayan merupakan sejenis roti yang berbentuk bulat dan lepir yang diperbuat daripada tepung yang diuli dan dilepirkan. Roti yang berasal dari negara di Asia Selatan ini telah meluas ke seluruh pelosok dunia. Ia boleh dijumpai di kawasan Asia Barat, Asia Tenggara dan juga negara-negara lain. Roti naan boleh ditemui dalam pelbagai variasi bentuk, ketebalan dan cara hidangan bersesuaian dengan cita rasa masyarakat di negara tersebut. Roti naan boleh dimasak secara tradisional menggunakan tandur ataupun menggunakan kuali maupun ketumbar. Produk yang diusulkan oleh kumpulan kami diberi nama Mini Veggie Cheese Naan yang diinspirasikan daripada roti naan dengan tambahan keju serta sayuran seperti lobak merah dan daun bawang. Mini Veggie Cheese Naan ini sesuai dijadikan menu hidangan yang lengkap dengan nutrisi kerana ia dilengkapi dengan setiap kelas makanan yang seimbang iaitu karbohidrat, protein dan vitamin. Penambahan keju dapat meningkatkan lagi keunikan produk ini jika dibandingkan dengan roti naan yang boleh dijumpai di kedai-kedai yang lain. Seterusnya, objektif projek ini adalah untuk menerangkan proses pembuatan, pemprosesan dan pembungkusan Mini Veggie Cheese Naan. Yang kedua adalah untuk menerangkan proses pengawitan Mini Veggie Cheese Naan bagi menjamin ketahanan produk. Dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan produk makanan yang mengandungi nutrisi yang seimbang sesuai dengan cita rasa rakyat Malaysia. Kepentingan penghasilan Mini Veggie Cheese Naan ini adalah untuk menyediakan alternatif kepada pengguna dalam pengambilan makanan seimbang melalui satu produk makanan sahaja. Mini Veggie Cheese Naan ini dilengkapi dengan karbohidrat iaitu roti naan itu sendiri, protein seperti ayam, sayuran seperti lobak merah dan daun bawang serta tambahan keju bagi menambahkan lagi kelazatan produk makanan ini. Selain itu, proses pembuatan, pemprosesan dan pembungkusan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualiti sesuatu produk tersebut. Ini bertujuan untuk mengelakkan keraguan tentang kebersihan produk makanan tersebut. Tambahan pula, produk makanan yang dihasilkan melalui proses pengawitan iaitu pembekuan dapat menjamin ketahanan produk tersebut sehingga ke tarikh berikutnya. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang maklumat produk. Mini Veggie Cheese Naan adalah produk makanan yang dibawakan dalam bentuk frozen food atau dalam kata lain perlu disimpan di dalam peti sejuk pada suhu negatif 18 darjah Celsius bagi mengawet dan memastikannya tahan lama sehingga ke tarikh berikutnya. Produk ini dihilangkan pada 14 Ogos 2021 dan akan luput pada 14 April 2022. Mini Veggie Cheese Naan ini disahkan halal dan diiktiraf sebagai produk makanan keluaran Malaysia. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan Mini Veggie Cheese Naan ini adalah yeast, gula, garam, air suam, susu pekat, margarin, tepung gandum, ayam kari, lobak merah yang dipotong dadu, daun bawang yang dihiris serta keju. Dengan berat inti yang berjumlah 480 gram, ditambah pula dengan berat dough yang berjumlah 135 gram menjadikannya 615 gram. Ianya ringan dan mudah dibawa bersama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amira Izzati binti Anwar, nombor matrik AA200588. Saya akan membentangkan formulasi dan pemprosesan produk. Antara bahan yang digunakan untuk menyediakan Mini Veggie Cheese Naan adalah ayam kari, lobak merah, daun bawang, keju, yeast, gula, susu pekat, air suam, tepung gandum, margarin dan sedikit garam. Seterusnya, terdapat beberapa langkah pemprosesan produk Mini Veggie Cheese Naan ini. Untuk langkah yang pertama, campurkan yeast, gula, susu pekat dan air suam ke dalam mangkuk lalu gaulkan ia sehingga sebati dan dibiarkan selama 10 minit. Untuk langkah yang kedua pula, gaulkan margarin
sedikit garam dan tepung gandum sehingga rata dan masukkan bahan tadi ke dalam adunan. Kemudian gaul dan uli adunan sehingga menjadi dough. Langkah yang ketiga, tumbuk dough bagi mengeluarkan angin dan bahagikan dough kepada 3 bahagian, lalu bentukkan dough menjadi bulat dan lepaskan dough dengan menggunakan roller. Langkah keempat, letakkan ayam kari, lemak merah, daun bawang dan keju di bahagian tengah, lalu ditutupkan dough dan lepaskan dough semula. Untuk langkah yang kelima, masak dough tanpa minyak sehingga masak. Dan langkah yang terakhir, sapukan sedikit margarin dan taburkan potongan lada serta sayur bawang ke atas roti nan tersebut dan siap untuk dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karissa Asyatalim binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah AA201096. Di dalam video ini saya akan menerangkan 2 perkara, iaitu pengawitan makanan dan pembungkusan makanan. Sebagaimana yang kita tahu, proses pengawitan makanan merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam setiap penghasilan makanan. Ini kerana ia dapat melambatkan atau menghalang penumbuhan mikroorganisma seperti kulat, bakteria dan kuman. Kehadiran mikroorganisma pada makanan boleh menyebabkan pengguna mudah untuk mendapatkan penyakit yang berbahaya disebabkan oleh kerosakan tekstur, rasa dan khasiat pada makanan. Jadi, tujuan utama pengawitan makanan adalah untuk membolehkan makanan tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan untuk mengawet makanan. Walau bagaimanapun, cara yang dipilih mestilah bersesuaian dengan makanan. Oleh itu, kaedah yang paling sesuai untuk mengawet produk kami iaitu mini biji cheese naan ialah penyejuk bekuan dan pembungkusan vacuum. Di dalam proses penyejuk bekuan, produk kami akan dibekukan pada suhu negatif 18 darjah Celsius, di mana ia akan mengubah keadaan asal produk yang mengandungi air kepada crystal ice. Pada waktu itu, kesemua aktiviti mikrobiologi dan enzim akan terhenti dan menyebabkan jangka hayat produk dan daya tahan produk menjadi lebih lama. Bukan itu sahaja. Di dalam proses ini, ia tidak memerlukan mana-mana bahan kimia sebagai bahan utama dalam proses mengawet makanan. Seterusnya ialah kaedah pembungkusan vacuum, di mana kaedah ini akan membuang segala udara yang ada di dalam bungkusan. Dengan kaedah ini, ia dapat menghalang mikroorganisma daripada membiak kerana tidak adanya kehadiran udara. Oleh itu, melalui kaedah-kaedah yang dinyatakan dapat menjaga produk kami daripada mudah rosak dan tahan lebih lama sehingga ke tarikh luput. Topik yang seterusnya pula ialah pembungkusan. Sebagaimana yang kita tahu, pembungkusan merupakan salah satu elemen yang penting bagi suatu produk yang dipasarkan dalam suatu pemasaran bagi menjamin keselamatan produk. Pembungkusan yang paling sesuai digunakan untuk membungkus produk kami ialah Ziploc Plastic Packaging Bag. Ini kerana ciri-ciri yang ada pada Ziploc Plastic Packaging Bag memberikan banyak manfaat, faedah, kelebihan dan kemudahan kepada pengguna dan produk kami. Ini merupakan salah satu medium yang paling sesuai untuk membungkus produk kami kerana sifatnya yang fleksibel dapat memudahkan proses mempatan semasa proses pembungkusan vacuum. Tambahan pula, plastik yang kami pilih adalah tebal supaya ia tidak mudah pecah apabila disejukkan atau dibekukan pada suhu yang rendah. Selain itu, bungkusan yang kami gunakan adalah sederhana kecil mengikut produk yang kami hasilkan, di mana ia akan memudahkan pengguna untuk menyimpan produk tersebut. Dan tambahan pula, terdapat pemegang pada hujung bungkusan yang memudahkan pengguna untuk membawa makanan tersebut ke mana sahaja. Akhir sekali, pada bahagian luar bungkusan, kami akan menghasilkan satu corak yang menarik untuk menarik perhatian dan memaparkan maklumat yang penting untuk dirujuk oleh pengguna seperti cop pengesahan, tarikh luput, maklumat pemakanan, ramuan dan sebagainya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adila Nabita Nur dengan nombor matrik AA20135. Pelabelan merupakan satu panel yang boleh didapati pada bahagian belakang pakej sesuatu produk. Di dalam panel tersebut, terdapat maklumat-maklumat tentang produk tersebut. Antaranya, maklumat nutrisi, senarai bahan, syarikat pembuatan, alamat syarikat pembuatan, alamat pengedaran, negara asal, tarikh dikilang dan juga tarikh luput. Selain itu, maklumat-maklumat tersebut dapat membantu pengguna yang menitik beratkan pengambilan nutrien dalam diet seharian mereka. Iaitu, pengguna dapat menghadkan pengambilan lemak, garam, gula dan bahan-bahan yang lain. Pengguna juga boleh mendapatkan nutrien-nutrien yang diperlukan seperti kalsium, vitamin C dan zat besi.
Malah, pengguna dapat mengelakkan daripada mengambil produk yang mengandungi bahan yang menyebabkan alahan kepada mereka. Pengguna juga dapat membuat pilihan yang bijak dengan membandingkan kandungan nutrisi di antara produk-produk yang hampir sama dengan produk yang lain. Antara maklumat yang boleh didapati dalam pelabelan bagi produk kami ialah nama produk makanan, senarai bahan, berat bersih, nama dan alamat syarikat pembuatan dan pengedaran, suhu simpanan, tarikh di kilang dan tarikh luput, kod pengeluaran, negara asal, logo keselamatan dan kualiti iaitu logo buatan Malaysia, logo halal dan juga logo HACCP.